Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. InsyaAllah tazkirah Jumaat kita pada hari ini 14 hari bulan Ramadan tahun 1438. Kita akan baca tadabbur kepada ayat puasa. Ada sebuah kitab di tangan saya ni, menarik kitab ni. Nama dia Bada'iul Ma'ani. Bada'iul Ma'ani Ayatus Siyam Tadabbur wa Tahlil. Artinya beberapa makna yang indah kepada ayat-ayat puasa, tadabbur dan juga kajian, penelitian. Kita akan baca setakat mana sempat. Tak sempat berapa siri ni kita sambung pula, insya-Allah. Tengok ayat 183, kita baca ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ayat Quran ini menunjukkan kepada kita tentang puasa. Tuan-tuan yang ada kertas, ada nota tu boleh tanda. Ini di antara keajaiban puasa. Ayat puasa Allah SWT letak setepatnya. Satu tempat ni dia letak. Daripada ayat 183 ni sampailah kepada ayat 187. Tapi dalam bab solat tak ada lagu ni. Solat ayat dia mutafarriqat. Sekali dia sebut aqimus salah. Wa iza qumtum ila salah. Jadi ayat salat dia mari tidak sekali, tidak setempat dan tidak detail. Tidak ada dalam Quran menyebut tentang berapa rakaat salat. Tidak ada dalam Quran yang menyebut tentang nama-nama salat secara satu persatu, orang panggil detail begitu, tidak. Ianya dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi kita sebut dalam hadis wasallu kama ra'aitumuni usalli. Mu salat sebagaimana mu tengok aku salat. Mana Nabi kita dah ajar, dah detailkan salat tu, kemudian dia suruh ikut sebahagian dia buat. Tapi dalam bab puasa Allah Taala mulakan dengan ayat ni. Ayat yang pertama tuan-tuan tengok, ya ayyuhalladzina amanu. Kita berhenti setakat tu dulu, satu-satu. Wahai orang yang beriman. Biasanya bila Allah Ta'ala mula dengan ya ayyuhallazina amanu, kemudian disebut tentang hukum hakam, walihaza dilalatun bayaniyah. Ayat menunjukkan kepada dalil penjelasan dan beberapa faedah. Yang pertama, dalilun ala ihtimam bil hukmil mutahaddats anhu. Dalil kepada Allah Ta'ala nak sebut kepada betapa besarnya kedudukan hukum yang akan diberikan. Bila Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu, orang beriman,
Itu bahawa lepas pada ni Tuhan nak bagi satu hukum yang besar supaya kita ingat. Wa tafkhimul li sya'nihi, dan nak membesarkan kedudukannya. Seolah-olah bila mari kalimah ya ayyu, dia panggil ya terpanggil, kemudian dia panggil ayyu, wahai mana-mana orang. Ayyu tu kalimah nakiratun maksudatun, maknanya semua orang. Tapi orang mana? Allazina amanu, orang yang beriman. Kata di para ulama, al-idahu ba'dal ibham. Mula-mula Tuhan kata ayyu, oi semua. Siapa dia semua? Kemudian dia mari allazina amanu, orang beriman je kita nak. Sebab orang beriman sahaja yang akan mengikuti arahan. Cuba awak bawa ayat ni, pergi di pasar, jumpa dengan orang-orang bukan Islam. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannas, oi semua puasa esok. Siapa dia nak ikut kita? Kecuali dia pergi hospital, doktor suruh puasa, puasa. Ya, itu dia panggil puasa doktor. Itu lain. Itu mazhab lain tu. Puasa doktor mazhab lain. Puasa kita ni mazhab lain. Jadi orang yang beriman sahaja yang akan mengikuti arahan, maka dia mula dengan kalimah ya ayyuhallazina amanu. Yang kedua, panggilan itu untuk siapa? An-nida'u biwasfil iman. An-nida' biwasfil iman, panggilan itu dengan sifat iman. Panggilan itu dengan sifat iman. Dalilun ala anna tanfiz hadzal hukmu, bahawa orang yang melaksanakan hukuman yang akan diberi ini termasuk di kalangan tanda orang yang beriman. Hei tuan-tuan, muslimin dan muslimat, orang tak beriman puasa ke tak puasa dia? Tak puasa. Kita tengok kat pasar ni, pukul 10 pagi, pukul 12 tengah hari ada orang beli nasi bungkus dah. Ini masalah kita ni. Jadi pihak penguatkuasa kena ambil tindakan keras supaya jangan bagi nampak ada orang tak puasa di kawasan kita ni. Jadi siapa dia berpuasa, siapa dia ikut arahan aku ni, bermakna orang tu orang beriman. Ini ayat ni nak, siapa dia ikut arahan aku, bermakna orang tu orang yang beriman. Tak ikut, tidak beriman. Yang ketiga, siapa yang tidak berpuasa, naqsun fil iman, menunjukkan bahawa iman dia lemah. Kita jangan tengok orang tak puasa kita tu, hei kafir, jangan. Dia tak boleh nak mengkafirkan orang yang meninggalkan amalan-amalan ini kecuali dia kata beres, puasa tak wajib, solat tak wajib, maka orang itu kafir. Tapi kalau dia tak buat tapi dia tak ingkar, maka dia masih lagi dalam kategori orang yang derhaka, tapi bukan orang kafir. Dia beza di antara kafir dengan derhaka ni berbeza banyak. Orang kafir keluar daripada daerah kita, tapi orang derhaka masih lagi dalam daerah, tetapi dia panggil mukmin asi, beriman tapi tak dengar kata. Maka barulah Allah Ta'ala sebut di sini, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, telah difardukan, kamu diwajibkan berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi bila sebut, kalau kata ya ayuhan nas, semua manusia. Tapi kalau kata beriman, maka kita saja ada. Jadi ayat Quran ini sebut kepada kita, kata seorang ulama sahabat, tanda nama dia ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Kalau kamu dengar dalam Quran Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu far'iha sam'ak, hendaklah buka telinga kamu. Fa innahu khairun tu'maru bihi, akan ada kebaikan yang Allah Ta'ala suruh kita buat, au syarrun tunha anhu, ataupun ke benda tak baik yang Allah nak larang. Ini dalam bab ini. Maka apakah arahan Allah Ta'ala nak suruh buat kita buat benda baik dalam ayat ini? Kutiba alaikum, kutiba dengan makna furida. Furida alaikum,
telah difardukan ke atas kamu. Telah difardukan ke atas kamu. Ini adalah merupakan satu kaedah kuliah yang disebut oleh Al-Faraq dalam kitabnya Ma'anil Quran. Maka bila kita kata kutiba, ada dua perkara sini. Kutiba alaikum. Kutiba mana difardukan, dengan makna wajib ke atas kamu. Alaikum pula menunjukkan dia tu fardu. Fardu. Kutiba alaikum. Makna menjadi suatu kewajipan ke atas kamu. Maknanya artinya kita kena buat. Baik, siapa yang fardu? Tengok dalam Quran tu. Patutnya kita tulis kataballahu alaikum. Allah Taala tulis ke atas kamu. Tak. Dalam ayat Quran ni dia panggil bunyal fi'lu lima lam yusamma fi'luhu. Suruhan ada tapi tidak disebut siapa yang menyuruh. Dalam bahasa orang mengaji nahwu dia panggil bunyal fi'lu lima lam yusamma fi'luhu. Nama penyuruh tidak disebut. Cuma dia kata kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu. Siapa disebut fardukan? Allah Azza wa Jalla. Sebab apa tak sebut? Wahwa ma'lum. Sudah diketahui bahawa yang menyuruh kitanya Allah Ta'ala. Jadi ayat ini dia panggil nak ringkas. Al-Quran ini selagi boleh ringkas ayat, maka dia ringkaskan. Dia tak mau bahasa al-itnab. Itnab maknanya cakap panjang, bahasa Quran dia pendek. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah sekalian, bila kita belajar tentang qasasul Quran, Allah tak cerita banyak. Dia cerita sikit ya, benda ni berlaku macam ni, dan dia tak detail di mana berlaku. Sampai kita cerita Ashabul Kahfi bersusah payah pengkaji masing-masing dalam negara nak mendakwa Ashabul Kahfi duduk tempat dia. Sebab apa? Sebab dia boleh keluar tiket untuk pelancong. Tapi Allah abhama, Allah rahsiakan, sembunyikan tempat itu. Kenapa? Sebab bukan tempat jadi penting, yang pentingnya ibrah, pengajaran itu penting. Maka dalam ayat kita ni Tuhan kata apa? Kutiba alaikum, difardukan ke atas kamu. Jadi kata di Abu Hayyan rahimahullahu taala, anna ibadat as-saum fiha taklif masyaqqah. Oleh kerana puasa ni suatu ibadat yang berat. Berat ke tak berat? Berat, tak boleh makan ni. Cuba tuan-tuan bisik dengan kawan-kawan kita. Awak baca Quran dah? Tak lagi. Kenapa? Tak dah. Apa sebab? Sibuk cari makan. Duk makan. Kalau tanya macam mana awak? Oh, tak boleh cakap. Rusak periuk nasi kita. Oh, duk sibuk ke makan dia. Nak bercakap benar tak boleh, nak engkar kemungkaran pun tak boleh, nak mengaji pun tak sempat sebab cari makan. Jadi isu makan ini isu besar. Maka Allah SWT kata, oleh kerana masyaqqah makan ni berat, maka munasabahlah. Munasabahlah Allah SWT tidak nisbahkan kepada diri dia. Tuhan tak kata Allah Ta'ala suruh kamu, tak? Dia kata kutiba alaikum. Itu bahasa lain. Tapi kalau dalam bab rahmat, Tuhan kata Allah kataba ala nafsihi rahmah. Allah Ta'ala tulis kat atas dirinya bersifat rahmat. Jadi ini berbeza di antara sifat Allah SWT ni. Kita nak nisbah pada Allah Ta'ala, kita kata yang baik itu daripada Allah, yang buruk mari daripada siapa? Syaitan. Tuan-tuan belajar ke tidak dalam bab qada dan qadar, dalam bab takdir? Semua hak buruk, semua hak baik, semua hak tak molek, semuanya takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita nak bercakap dengan Allah, maka kita tidak disebahkan benda tak baik kepada Allah. Dia kata mana-mana yang baik daripada Allah, mana-mana yang buruk daripada Allah, itu orang panggil tidak beradab. Kita hak buruk itu kita nisbah kepada syaitan, sebab syaitan jahat. Mana-mana yang tak baik itu daripada kelemahan diri saya, itu dia panggil bahasa beradab. Bahasa beradab. Baik, mari kepada ayat kita ni. Kutiba alaikumusiyam. Dalam ayat ini yang Tuhan naknya difardukan ke atas kamu berpuasa. Apa makna puasa? Tanda makna puasa. Makna puasa ni mutlaqul imsak. Tak buat benda tu makna puasa. Contohnya kita duduk dia, ada orang mari bercakap. Dia bercakap, kita duduk dia senyap. Dia kata apa? Kenapa senyap tu? Kita kata puasa. Puasa dari sudut bahasa,
dari sudut istilah lain. Dari sudut bahasanya puasa tu duk dia itu puasa. Mana dalil? Dalilnya Sayyidah Maryam bila dia bawa balik anak dia kan, dia bawa baby balik tu. Ingat? Lepas dia beranak melahirkan Nabi Isa alaihissalam, bawa balik, orang pakak marah dia. Hei! Laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam bawa bagi benda pelik. Hei! Bawa balik baby tak ada ayah ni. Maria kata apa? Inni nazartu lirrahmani sawma. Tak sedut mengepek ya? Aku menazar dah nak puasa hari ni. Bukan puasa tak makan, puasa tak bercakap. Semua orang kata apa dia senyap belaka. Ada kalanya tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kalau orang duk kata kita, duk kutuk kita, duk enjar kita, tak usah jawab lah. Pakai duk dia gitu. Duk dia. Tapi kalau orang hina agama, mempermain-mainkan undang-undang Islam, wajib kita kena pertahan. Untuk peribadi kita, kita boleh berhak untuk diam. Tapi untuk agama, tak boleh diam. Ni masalah kita ni, orang hina agama. Hari ni macam-macam tiba. Kumpulan-kumpulan baru ni. Anak-anak orang Islam juga dia je. Marah pula. Dia kata ni, nak kahwin ada wali ni mengarut belakang, menyusahkan. Oh, akbar. Sedangkan benda tu sudah adalah hadis. Harta-harta pesaka ni apa pun laki-laki perempuan tak sama, ini mengarut. Jangan. Jadi kita kata orang yang menghina agama maka wajib atas kita mempertahankan. Tapi kalau orang hina kita, boleh kita diam. Tak apa, silalah, moga pahala dia banyak gak bagi kepada saya. Pasal setiap orang kutuk kita, setiap orang hina kita, pahala dia akan dapat pada kita. Tuan-tuan jangan bimbang. Lagi banyak orang kutuk kita, lagi banyak pahala kita dapat. Sebab itulah saya pesan awal-awal lagi dalam khutbah kita pesan, di luar khutbah kita pesan, tuan-tuan kalau tak setuju dengan siapa-siapa apa atas dunia ni, lalai bulan Ramadan jangan dia kutuk dia. Tak sudah bicara masalah politik ke masalah apa duk dia, inni nazartu lirrahmani sawma, aku nak puasa, tak cakap. Kalau bercakap boleh apa? Boleh pahala ke kawan tu. Awak benci ke dia tapi muri pahala ke dia. Kenapa? Orang yang kita kutuk tu kita sayang ke saya suka? Orang yang kita kutuk saya ke suka? Saya. Pasal tu kita kutuk ke benci? Benci. Benci apa? Beri pahala ke dia. Subhanallah. Pahala tengah puasa habis. Petang hari nanti pahala kita boleh kau ni, boleh kau ni, boleh kau ni. Sebab kerja kita duk kutuk kan tu. Tak boleh ustaz, tak tahan sakit hati. Sakit hati saya berasa banyak pahala nak bagi kau kan, silakan kutuk orang. Baik, kita balik kepada puasa dari sudut syarak. Al-imsaku biniyatin anit ta'am wasyarab, menahan diri daripada makan, minum, jima dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai maghrib dengan niat. Itu dia panggil puasa. Kalau kata puasa tu mesti ada niat kita berpuasa esok. Tak kata tak apa. Ni yang baru ni ada sahabat kita ni orang mu'alaf, awal puasa lagi susah hati. Ustaz, macam mana saya puasa ni tak niat semalam? Pasal tak ada orang ajar dia niat. Patut dia kalau dia pasal orang mari ajar dia nawai tu sama dia tak kata. Dia ingat dalam hati dia. Kan cukup lah. Niat kita ni mahalluhal qalbu. Tempat niat kita duduk di mana? Duduk dalam hati. Kalau kita niat dalam hati, aku puasa esok, alhamdulillah sudah jadi. Walaupun tak kata dengan mulut. Sama juga dengan solat. Kalau kita kata saja aku usalli, tak kata dengan mulut, tapi hati kita waktu takbir kita berniat solat, alhamdulillah sudah memadai. Baik. Setiap puasa yang kita lakukan itu, iaitulah adalah kita ikut syarat-syarat dia. Syarat dia apa tuan-tuan? Tanda. Rukun puasanya menahan diri daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa dia? Tanda yang pertama sekali makan. Hak ni confirm batal. Yang kedua minum. Yang ketiga melakukan persetubuhan, jima. Kalau setakat duk main menenih kat tepi dak lagi. Tapi jangan duduk, jangan duk cari penyakit lah. Duk main kat tepi apa ni? Tepi roller jatuh lama-lama. Nah, duk jauh sikit. Kemudian bagi orang perempuan mari haid. Dia tengah puasa siap-siap mari haid, batal puasa secara automatik. Ini dia panggil perkara-perkara yang ijma' ulama batal puasa.
Makan, minum, jima, haid, nifas, semua batal. Habis benda-benda lain yang baru-baru ni macam mana? Alhamdulillah tuan-tuan muslimin dan juga muslimat, saya sudah keluar risalah. Kita dah bagi selalu risalah ni. Tajuk dianya perkara-perkara semasa yang membatalkan puasa dan tak batal puasa. Ini penting sangat. Zaman kita hari ni banyak sekali. Tuan-tuan boleh tengok dalam siri rakaman YouTube Abu Anas tu, cari perkara semasa batal puasa. Maka ulama-ulama dalam peringkat antarabangsa, bukan setakat peringkat negeri-negeri saja, telah mengeluarkan fatwa beberapa perkara yang kita rasa batal puasa tak batal. Kita duk mikir tak, korek ida batal tak batal? Tak korek ida boleh puasa. Jadi ada masalah. Ni ada soalan terbaru saya jumpa ni. Untuk tahun ni ada orang tanya, pakai wayar telinga ni kan? Kadang-kadang kita nak cakap handphone ni, tengah duk bawa kereta kena pakai wayar telinga dah. Earphone ni panggil. Batal puasa ke tidak? Allah kata ni lah soalan yang pertama saya jumpa. Kalau korek telinga jumpa banyak dah. Kalau korek hidung orang marah tanya, tapi pakai wayar telinga ni batal puasa ke tidak? Allah kata lagu mana nyemikir. Tapi dia tanya tu baguslah tu. Cuma kita nak jawab tu senyum dululah kitanya. Nak ceritanya pelik. Jadi di antara benda yang tak batal puasa tuan-tuan, bagi orang sakit contohnya demam, pergi hospital, doktor kata kita nak injek ni, nak masuk jarum, ubat, itu tak batal puasa. Boleh, jangan kata tak boleh, batal lah puasa, tak batal. Ini para ulama semasa kata sebab ubat yang masuk tu bukan pergi ke dalam perut, dia masuk dalam urat darah kita. Jadi selesai masalah. Jadi itu di antara perkara yang tidak batal. Cuma yang jadi masalah kepada kitanya para jemaah sekalian, apa dia masalah? Masalahnya hak batal puasa yang zahir ni kita jaga dah, molek dah jaga dah, tetapi yang membatalkan hakikat puasa ini tak jaga. Apa dia hakikat puasa? Iaitulah bercakap. Nabi SAW sebut dalam hadis, man lam yada' qawla zur wal amala bihi. Siapa dia bercakap dan benda tak baik, dusta, bohong, masih lagi dia buat benda tu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak berajak dia meninggalkan makan dan minum. Kita pergi kepada ayat seterusnya, kama kutiba, sebagaimana puasa itu telah difardukan ke atas umat-umat yang terdahulu daripada kamu. Tengok dalam ayat itulah, supaya orang dulu kena puasa dah. Tanda situ perbandingan ini fi aslil fardhis saum, asal fardu puasanya begitulah, ada puasa orang dulu, la fil kaifiyat, maka tidak dari sudut bentuk puasa beza, tapi dari sudut wajib puasa. Jadi kata di para ulama kama, kaf tu harfu tasbih. Ada beberapa faedah. Yang pertama, al-inayatu bihazil ibadah, Allah nak suruh nampak besar ibadat ni, bukan kamu yang kena. Hei umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat dulu kena dah, umat dahulu sudah kena puasa. Yang kedua, at-takhfif, nak meringankan sikit kita ni. Bila kita tengok bukan kita yang kena, orang lain kena juga, tubiklah cerita Pak Pandi. Pak Pandi kau nak kata, makcik-makcik kita ingat cerita Pak Pandi kan? Pak Pandi ni dia nak pergi tanya anak dia tak? Dia tengok ada juga budak jatuh, dia kata anak orang lain mati juga, bukan kita seorang mati. Jadi kita pun umat dulu kena dah puasa ni, bukan kita saja. Jadi kita rasa rengeh lah sikit kan. Yang ketiga, isaratul azaim listikmalil fadail. Jadi kalau orang dulu puasa dah, takkan kita tak si puasa. Jadi semangat gitu. Akhir ayat kita tengok, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini dia panggil objektif puasa. Tujuan kita berpuasa ni untuk apa para jemaah sekalian? Untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang tanya, kenapa puasa ni? Allah nak suruh kita lapar ke? Tak. Allah nak suruh kita lemah ke? Tidak. Allah nak suruh kita tak boleh kerja? Tak. Habis nak suruh kita bertakwa. Orang yang mampu berpuasa dalam keadaan dia kerja amal, buat kerja tengah panas, kita yang kerja duduk lekong dalam rumah ni, sedap lah cakap. Ni orang tengok sahabat-sahabat kita duduk tepi jalan tengah panas, matahari terik, angkat barang sana sini, tapi dia berpuasa. Orang ni besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, tak sama.
Sebagaimana kata Nabi kepada Aisyah, ajruki ala qadri nasabik, pahala kamu mengikut kadar kesabaran kamu. Jadi kita ni jadi orang yang semasyaqah lebih besar daripada itu lagi. Tengok dia punya ayat, la'alla. Tengok ayat Quran tu. Awak belajar bahasa Arab ni celik mata sikit. Bila kata la'alla, mudah-mudahan. Banyak orang terjemah. Tengok dalam kitab ni terjemah la'alla dengan mana supaya. Ada orang terjemah la'alla dengan mana semoga. Mudah-mudahan. Itu dia panggil la'alla itu harfun lit-ta'lil. Nak menunjukkan sebab, objektif. Kata di para ulama tafsir, iza ja'at ba'dal amri la'alla, bila dia mari selepas arahan Allah, maka dia menjadi lam at-ta'lila lit-ta'lil, menunjukkan sebab. Sebab apa puasa? Sebab Tuhan nak suruh jadi takwa. Dalam surah An-Nur ayat 56, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul. Untuk apa? La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat. Dalam ayat puasa ni Al-Baqarah 186, falyastajibuli wal yu'minu bi, kena ikut apa arahan aku dan beriman dengan aku, la'allahum yarshudun, semoga kamu mendapat petunjuk. Jadi dia panggil la'alla di sini menunjukkan kepada kita tentang perkara ini. Baik. Apa dia takwa? Takwa ni selalu kita sebut dah. Takwa itulah jalan yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pergi pada ayat yang kedua, ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari yang tertentu. Banyak ke tak banyak? Ayyam mansub ala zarfi, kepada ayat dipanggil bi fi'li sumu ayyaman. Puasalah kamu beberapa hari. Ayyam ma'dudat. Ma'dudat maknanya nak menunjukkan hari, beberapa hari yang berbilang saja. Bukannya lama pun. Sebulan, 30 hari atau 29 hari. Nak menunjukkan bahawa hari kita puasa tu sikit. Baik. Tengok kalimah ma'dudat. Ma'dudatun na'tun li ayyam, menjadi sifat kepada ayyam. Ayyam ma'dudat, hari yang berbilang. Jadi ma'dudat ni jamak muannas salim. Bila kata jamak muannas salim, termasuk dalam jamak yang sedikit, jum'ul al-qillah. Maknanya ma'dudat, beberapa hari yang berbilang saja, bukannya lama pun. Jadi ini dipanggil nak menunjukkan sikit. Jamak ni jamak kepada benda yang tidak berakal. Tengok belajar bahasa Arab ni. Jamak kepada benda yang tidak berakal boleh kita guna dengan muannas macam tadi. Contoh tengok ayat, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kita guna lafaz satu muannas, ayyaman ma'dudah. Dan kita boleh juga guna jamak muannas tadi, ayyaman, zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Jadi dua-dua tu boleh guna belaka. Itu untuk orang ngaji bahasa Arab. Untuk kita hak tak selit bahasa Arab ni, tengok ayat seterusnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian maka siapa di antara kamu yang sakit. Tengok tuan-tuan. Allah kata di sini, siapa dia sakit. Sakit di sini maridan. Dia tak kata wa man kana minkum maradan. Kalau kata maradan, sakit sikit ya, boleh buka puasa. Kenapa makan tu? Allahu akbar, sakit kaki. Ngak makan, boleh. Tapi boleh Tuhan sebut maridan. Bila kamu sakit sungguh, baru boleh buka puasa. Sakit sekarang mana? Sakit. Sama ada sakit sekarang ataupun kalau kita puasa melambatkan sembuh penyakit kita. Itu dua cara. Boleh kita buka puasa. Tengok dalam ayat Quran kata au ala safarin, ataupun kamu bermusafir. Dia tak kata au safaran, au ala safarin. Sebab apa? Orang musafir itu bila dia bermusafir baru boleh buka. Contohnya, kita nak musafir pukul 10 pagi hari ni.
Nak naik kapal terbang pukul 12 tengah hari. Tak, naik keluar daripada rumah kita pukul 10 pagi. Pukul 8 pagi buat air teh dah keteng. Guna tu, musafir hari ni. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Dia kena pasal tu Tuhan sebut au ala safarin, apabila kamu bermusafir. Lagi tak berjalan, jangan. Itu pun ada lagi dibahas oleh ulama. Ada juga bahas kalau kita musafir, contohnya kita tengah hari dah baru berjalan. Ada yang kata tak boleh buka puasa sebab baru nak mula berjalan. Kalau kita dalam musafir betul-betul, barulah kita boleh buka puasa. Khilaf lah situ. Yang pentingnya bagi orang yang musafir, maka dia boleh berbuka puasa. Tapi ingat syarat, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak hari yang dibuka itu pada hari-hari lain. Hari lain boleh. Jangan kata tak apa dah, saya buka puasa free lah. Tak ada free. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya puasa kerana tuanya dan sebagainya, membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Jadi, alhamdulillah, asalnya ayat Quran ini waktu turun dulu kita boleh pilih. Hari ni malah puasa beres, kita bayar cukup, tak payah puasa. Tapi bila turun ayat ni, ayat yang seterusnya 185, faman syahida minkum syahra falyasum, tak boleh pilih lagi. Tetapi ayat ini kekal untuk siapa? Untuk orang tua yang tak larat nak puasa. Ada tak di rumah kita, mak kita ke nenek kita tak larat, suruh dia puasa, dia tak larat dah. Kalau puasa sekat pukul 10 letih, maka dia boleh buka puasa dan dia kena bayar cukup sehari. Kita kena beza tuan-tuan. Orang yang sakit, dengar ni baik-baik, ini banyak kekeliruan sini. Orang yang sakit berterusan, contohnya dia sakit puasa, dia sakit sepanjang puasa, sakit stroke, lumpuh. Siapa puasa tahun rupai sakit juga, puasa tahun rupai lagi sakit 3 tahun puasa, lepas tu dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang lagu ni tak payah kita ganti puasa dia dan tak payah bayar fidyah, sebab dia tak ada masa nak qada puasa. Sakit dia berterusan. Ada setengah kita ni ingat, kadang-kadang salah faham. Orang mari tanya kat pakai kira fidyah lalu bayar. Tak boleh. Tak payah ambil duit itu, beras tu duit hak orang. Tapi kalau tahun ni dia sakit, lepas tu 5 bulan lagi sihat walafiat, pas kalau lupa dah pergi jalan, qada puasa dak. Maka kalau dia mati, barulah kita kena bayar fidyah, ganti puasa dia ataupun qada balik puasa dia. Itu dua kategori yang berbeza. Orang yang sakit berterusan tak ada masalah. Orang yang berhenti setengah, maka dia kena. Faham? Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Jadi siapa dia tatawwa, mana tatawwa di mananya dia waktu kita nak bayar fidyah tu kita bayar lebih lagi. Asal dulu siapa dia ikut puasa buat lebih baik. Tapi zaman kita hari ni, siapa dia nak bayar fidyah, mana patut fidyah ni secupak, kita bagi secupak setengah, 2 cupak, lebih baik sedekah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka siapa yang dengan sukarela membayar fidyah dan lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah, kerana kamu mengetahui. Jadi kalau kita boleh puasa itu lebih baik. Tapi kalau tak mampu nak puasa, kita bayarlah fidyah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah SWT beri pada kita puasa dan dia tidak paksa kita untuk berpuasa walaupun tak mampu. Kalau tidak kak, bulan Ramadan lah bulan paling ramai orang mati. Betul tak? InsyaAllah kita akan sambung lagi tadabbur kita ni kepada ayat 185 lepas Jumaat minggu depan, InsyaAllah. Baik, sebagaimana yang saya sebut tadi, sekarang ni kita akan buka peluang untuk bertanya. Ada soalan, dipersilakan. Kalau tak ada soalan, kita tamat dalam majlis kita ni. Alhamdulillah. Ada? Faham belakang dah? Dia dua ya. Orang tak tanya soalan ni dua benda. Yang pertama, tak faham belakang. Dah. Nak tanya orang nama yang tak faham. Yang kedua, faham belakang. Dua tu boleh. Silakan, kalau ada soalan dipersilakan.
Tanya orang suruh tanya, dia tak tanya, lepas tu dia tanya. Nanti minggu depan kita bawa risalah yang menunjukkan benda-benda yang tak batal puasa, insya-Allah taala. Fala. Mana? Fadhal. Ya. Majoriti ulama mengatakan kalau kita nak susukan anak dia panggil ar-radha'ah tu, iaitulah bawah pada 2 tahun saja. Ar-radha'ah bawah pada sekat 2 tahun ke bawah. Lepas pada tu tak boleh lagi. Adalah sebahagian pandangan ulama, tapi dia panggil agak pandangan itu lebih tidak ramai lah, tidak ramai. Cuma mungkin kalau terdesak sangat, wallahu a'lam, mungkin kita terpaksa. Contohnya ambil anak angkat dah besar dah. Tapi kalau hak besar benar tu susah lah sikit lah. Wallahu alam. Jadi kita kena detail lah kalau ada. Cuma yang ni kita nak kali ni, sebab itulah saya nasihat kepada orang yang nak ambil anak angkat. Orang nak ambil anak angkat, kalau utama sekali hak ambil daripada kecil, jangan lupa pergi nyusu anak ni. Kalau boleh makan ubat, biar bini isteri dia boleh apa tu, boleh keluarkan susu, bagus. Bahkan dalam majlis fatwa kebangsaan, kalau perempuan ni tak ada suami tapi dia boleh makan ubat, keluarkan susu, dia ambil baby bawah 2 tahun tadi, dia nyusukan budak tu, jadi mak akak dia sah, walaupun dengan cara injek ke dengan cara makan ubat ke apa dia. Jadi masalah hari ni orang yang tak ada anak, dia ambil kata dia tidak jadikan anak susu. Jadi bila budak tu besar, bukan mahram. Macam mana duduk dengan dia kalau laki-laki, anak laki-laki dengan ayah dia tak apa, sama-sama laki-laki. Tapi dengan ibu angkat, dia ingat mak dia dah tu, siang malam ada duduk gantung kau itu. Itu masalah. Jadi penyelesaiannya sama ada dia usaha sendiri untuk keluarkan susu, ataupun dia cari mahram dia, adik-beradik dia yang sedang menyusu, bagi susu kawan itu, ataupun anak saudara dia nyusu. Yang betulnya biar jadi mahram dengan dia. Salah. Soalan yang seterusnya. Ya? Ya. Ini ada juga satu proses. Dia panggil proses qadha lepas-lepas. Contohnya seorang perempuan ni, dia punya haid dia 10 hari setahun. Dia tak tahu. Jadi anak dia kata bila mak dia mati ni, mak dia umur 60 tahun, jadi tolak waktu tak balik tu 13 tahun ke. Kemudian dia nak bayar berapa tahun lagi tu? 60 tolak 13, 47 tahun. Kan? 47 tahun tu nak ambil semua 10 hari setahun. Takut mak dia tak bayar. Kita kata sukar. Macam mana kita nak tahu yang kita boleh bayar fidyah ni, kita bayar yang setakat mana yang kita ingat kita tak puasa. Tapi kalau nak bayar semua qadha, kalau mengikut mazhab Syafi'i, berat. Hak kita tinggal 30 tahun dulu, bermakna satu hari telah menjadi 30 cupak sehari. 30 cupak 30 hari berapa cupak? Kira ahli matematik. 30 hari berapa cupak? 900 cupak. Akak B juga. Tahun yang kedua 29 cupak sehari. Satu hari 29 cupak gandaan. Sebab itulah dalam isu berganda ni saya telah baca kitab di sini dulu, iaitulah kitab Al-Mughni li Ibn Qudamah dan juga kitab Al-Imam Al-Mawardi Sahibul Hawi. Mereka ini mengatakan dalil yang mengatakan berganda sampai ikut tahun itu tidak ada dalil yang kuat untuk disandarkan. Jadi kita kata kalau tak ada dalil, maknanya sekali je kita kena qadha. Mana kalau 30 tahun dulu pun 30 cupak lah, 30 cupak, jadi tak banyak lah jadi. Kalau tidak 30 cupak sehari, berat kes tu. Nak susah masalah berat. Jadi untuk masalah ni
supaya kita berlaku adil kepada dua-dua pihak, kita kena tanya betul-betul. Awak tinggal ke puasa ke agak-agak je tinggal? Ni ada orang ni, bila lepas mak dia mati mari, dia kata, ustaz, saya nak bayar pediah mak saya ni. Kata pediah apa? Pediah semaya. Daripada dia balik dulu sampai dia mati 50 tahun. Kira 5 lori beras. Balik senyap tak mari pasal dah. 5 lori beras. Jadi nasihat saya lah kepada muslimin dan muslimat, jangan kita menjadi orang yang suuzan pada mak ayah kita. Kalau kita tuduh lagu tu, seolah-olah kita anggap mak kita tak semaya daripada muda sampai mati. Molek ke tak molek? Tak molek. Bahkan mak dia lebih warak pada anak lagi. Mak dia masya-Allah tabarakallah pergi haji dah, baca Quran tak reti-reti, puasa sunat puasa dah, maya sunat dah. Tiba-tiba anak mari nak bayar hak mak dia maya jaga-jaga. Juruh dia pada mak. Ini masalah kita. Ya. Jelas itu kan? Baik, ada lagi soalan, silakan. Fadhal. Ya. Dia kalau contohnya orang ni sakit, kemudian dia sembuh tu mari Ramadan pula dah, maka dia tidak ada imkan, tidak ada waktu untuk dia qada puasa kan, untuk tahu tu. Jadi dia ni termasuk di kalangan orang yang uzur, cuma dia kena qada puasa yalah, lepas pada tahu tu dia qada balik. Jadi hak denda-denda tu tak kena lah, sebab dia dalam keadaan uzur. Yang kena denda fidyah tadi orang tak uzur, macam orang perempuan haid ni, nyeleka kali tak qada puasa tahun lepas. Maka bila dia qada tahun lepas pada masuk Ramadan tahun ni, dia qada lepas Ramadan tu, dia kena puasa sehari secupuk berah, kena bayar, kena kembar sekali dua tu. Ya, fadhal. Soalan terakhir silakan. Ya. 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 Dia kategori orang bercerai ni ada dua. Satu dia panggil talak bain. Talak bain ni mana talak hak habis dah, 3 kali cerai dah. Satu lagi dia panggil talak raj'i. Talak cerai 1, cerai 2 ni kan. Jadi dia bercerai, sebulan bercerai, mati suami. Maka dia masih lagi, hubungan dia masih ada lagi, dan dia masih lagi boleh menerima pusaka suami itu, sebab dia belum habis iddah lagi. Manakala suami hidup, dia boleh rujuk balik. Sepatah dia kata, aku rujuk balikmu, habis jadi bini balik. Dan dia masih lagi boleh duduk serumah dengan dia. Dengar ni, hari ni orang bila berkelahi, bercerai, akad habis, barang-barang balik kapur. Salah. Kalau dia bercerai, selagi ada iddah, dia kena duduk di rumah sekali dengan suami dia tu. Kalau dia balas Tom Jerry dua tu, sekira tu guna pintu lain, tapi boleh duduk sekali dua tu, bilik lain-lain lah. Dia tak boleh. La tukhrijuhun, jangan kamu keluarkan mereka daripada rumah kamu selagi iddah tu masih ada. Jadi dia masih lagi ada. Ya. Baiklah, insya-Allah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang. Tuan-tuan boleh siap awal-awal lagi soalan-soalan yang berkait dengan puasa, yang berkait dengan ni, dan kita akan sambung tadabbur ayat kita ni, iaitu ayat syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, dalam siri yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.